Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita teruskan stream 48 jam buku at Garasi TV malam ni dengan seperti mana poster yang telah anda lihat. Malam ini adalah persembahan Mok Yong dari adik guru dan juga primadona Mok Yong Malaysia, iaitu Fatimah Abdullah Mama atau Bonda yang dipanggil dalam komuniti Mak Yong. Bersama Baizam Generation. Saya pun rasa gugup dan gemetar tuan-tuan walaupun hanya melihat sekejap, sebab seumur hidup saya inilah kali pertama saya berada di tengah-tengah Mok Yong. Latihan dan dengar bunyi rebak dan suara Bonda menyanyi. Rasa tolong share dan cepat kerana saya kena kurangkan kegemetaran dan panik saya untuk membolehkan majlis ini bermula. Saya tak pernah run, kita dah run hampir 280 live dan inilah yang paling pertama kali buat saya rasa gugup. Kerana kesyahduan dan juga berada di tengah-tengah tradisi ratusan tahun, dan saya tak pernah berada di tengah-tengah tradisi Mok Yong melainkan hanya mendengar perkataannya. Dan kali ini kita bawa seorang yang dianggap primadona, adik guru Mok Yong bersama Baizam Generation. Saudara harus mendengarnya kerana inilah perjuangan kita untuk stream segala benda yang bersifat sejarah dan akar umbi tradisi bangsa yang hanya saudara lihat lebih kurang, ataupun saudara yang berada seperti saya ni yang tak pernah terdedah kepada itu Mok Yong, kita dapat melihatnya dengan cepat. Share, saya akan bagi muzik berbunyi sedikit supaya kita dapat moodnya, supaya share berjalan dengan cepat dan kita mendapat angkanya dengan cepat bagi membolehkan tamu yang kita hormati, primadona Mok Yong, Fatimah Abdullah dan juga Baizam Generation, anak-anak didiknya, mempersembahkan Mok Yong. Dan saya akan duduk je kat ni tuan-tuan sebab saya tak nak bangun kerana ia mengganggu pergerakan pentas sebelum kita mengadakan sesi bual bicara. Berapa angka yang kita ada sekarang, Amin? Share kerana kita tak mahu anda terlepas kerana persembahan malam ini hanyalah 15 minit, di mana bahagian persembahan yang panjang. Saya dengar hanya 3 minit je, saya dah rasa macam saya mendengar sesuatu yang saya terlepas sejak sepatutnya. Saya tahu bahawa begitu indah dan begitu luar biasanya tradisi bangsa ini. Saya dengar 3 minit je tuan-tuan. Saya dah jadi macam tak tentu arah, ada rasa macam seram sejuk pun ada, rasa bersemangat pun ada, rasa bangga pun ada. Kerana kami berjaya stream satu benda yang seorang yang mengatakan dia tahu semua benda macam saya ni, palatau macam saya ni, tiba-tiba saya menjadi seorang yang tak tahu apa-apa. Kita akan mulakan persembahan stream pertama kali kami anggap dalam sejarah Mok Yong live secara streaming di Garasi TV sempena stream 48 jam buku Garasi TV. Kita serahkan kepada yang tetamu yang dihormati, Bonda dan adik guru dan primadona Mok Yong, Bonda Fatimah Abdullah dan Baizam Generation untuk mempersembahkan Mok Yong. Saya tak tahu tajuk dia apa. Mengadap rebab. Itu salah satu pada petikan mengadap rebab. Kita mulakan sekarang mengadap rebab Mok Yong dari adik guru dan juga primadona Mok Yong, Fatimah Abdullah.
sangat dengan nak royak gap. Kalau sorang murajo la cik we belas sorang menteri kat tuai we. Ayo ayo we ambil seluar sarung kaki, baju dok timeh ke badan tuwe. Dage membuat silo lacik we. Dage membuat silo lacik we.
Sejak lama berlalu, ayo tuwe liu itu kekulang ala. Terima kasih pada Bonda dan ataupun adik guru dan juga primadona Mak Yong Fatimah Abdullah. Saya berasa sangat merendah diri di atas kehadiran seorang tokoh Mak Yong dan juga kumpulan Baizam Generation yang datang membuat persembahan yang saya tak pernah melalui rasa kagum yang sebegini hebat apabila melihat sesuatu yang dulunya saya take for granted sebagai Mak Yong, tapi bila melihatnya baru saya tahu dia adalah satu seni yang sangat indah, tuan-tuan. Apatah lagi dipersembahkan oleh seorang yang datang dengan bersungguh-sungguh dengan keadaan kesihatannya yang kurang mengizinkan untuk berdiri, tapi saya kata tak payah berdiri, dia berdiri juga. Terima kasih saya mengucap kepada pihak Garasi, mengucap terima kasih, dan kita akan bersama di set untuk wawancara dengan puan dengan adik guru ataupun disebut primadona Mak Yong ni bersama dengan Sabri. Yang harap Sabri masuk dulu ke dalam set. Dia je yang boleh tekong benda ni sebab saya tak berapa pandai, tuan-tuan. Saya memang tak pandai. Ambil mic dulu dah masuk. Kita akan bawa Bonda ke set untuk siaran temu bual. Kamera akan bergerak dengan ala kadarnya, tuan-tuan. Kerana mereka akan masuk ke set. Kakak dah ada, jangan masuk je sekali. Okey. Masuk ke set. Sebab kakak dah ada mic. Kita akan ada Sabri untuk membantu saya, tuan-tuan. Saya tak celik langsung ni. Ya, saya ada sekali. Abang Sabri ada. Sila duduk sana. Saya akan di sini je. Okey. Okey. Kita ada berapa angka tontonan, Saimin? Okey, terima kasih pada anda semua yang bersama kami untuk melihat satu persembahan yang sangat luar biasa. Kerana ini adalah Abang Sabri cakap dulu lah, sebab tuan yang tahu daripada saya berbanding saya yang buta kelana, tidak cerah dan tidak nampak apa rahsia di balik persembahan ni. Jadi okey, baik. Nah, saya sebenarnya pun lama tak tengok ni lah. Sangat lama. Betul. Dan saya pun tak sangka yang Kak Moh ni akan terlibat sama. Saya ingat ke Zam saja. Oh, okey. Saya Bawa tak yang lagi fikir. otai. Saya tak fikir Kak Moh. Saya tengok tadi bila Kak Moh dengan pakaian macam dah luar, saya nampak wah, Kak Moh makin muda. Okey, sebab dia punya aura pakaian dia. Tadi persembahan tadi tu, Ana, dia panggil menghadap gebak. Ya, betul. Menghadap gebak ni satu ritual masa nak mulakan Mak Yong. Mak Yong dia ritual dia menghadap gebak lah. Menghadap gebak ni dia akhirnya ada pembukaan dia dan akhirnya dia menjadi satu persembahan wajib. Wajib dalam persembahan Mak Yong. Opening. Kalau tak opening dia, kalau tak ada menghadap gebak macam tak ada Mak Yong lah. Ada setengah, ada setengah orang tua, orang tua ni dia kata dia tengok Mak Yong sebab menghadap gebak dia. Dia kata cerita tu dia dah tahu dah cerita apa. Dia kata. Tetapi bagi golongan muda, boring lah menghadap gebak. Iyalah. Menghadap gebak apa? Aku nak tahu cerita. Aku nak tengok kelakar dia, peran dia, menghadap gebak punya. Macam tu dia kata. 10-15 minit ada kan, 20 minit. Jadi antara dua perkara yang berbeza diterima oleh orang muda dengan orang tua sama menghadap gebak. Tetapi dia sudah menjadi satu sebahagian yang wajib.
Oh, dipanggil mengadap rebab. Tapi kita tanya Kak Amos sendiri, apa benda sebenarnya mengadap rebab? Mengadap rebab ni macam kita si penari tu mengadap kepada rebab. Rebab itu adalah sumber sebagai guru kita. Tanpa rebab kita tidak boleh menyanyi. Konsep dia. Konsep dia maknanya kita kena hormati rebab tu adalah satunya macam guru kita. Guru kita, okey. Jadi melodi menyanyi mengikut daripada rebab. Kalau rebab tu tak gesek lagu tu kita nak menyanyi tu boleh. Okey. Tapi tak lengkap. Tak sempurna satu persembahan tu. Okey, itu kata Kak Moh adik guru dia. Anak murid dia kata apa pula? Sama lah kan. Mana tak tumpang kuah kalau tak ada nasi kan. Okay, macam Mama cakap tadi, mengadap rebab. Mengadap tu saja kita tahu kan menghala atau mengadap. Kita seorang Pak Yong dan diikuti oleh inang-inang dan juga dayang-dayang. Dan kalau ada peran Pak Yong tua juga di belakang, semua akan masuk selepas muzik bertabuh dan penari akan masuk dipayungi oleh Pak Yong tadi akan masuk menuju kepada rebab tadi yang dianggap sebagai rebab itu adalah guru dan menghala, duduk macam orang kata menghormati rebab itu dan sebab tu kerana itu tarian itu dipanggil sebagai mengadap rebab ataupun menghadap rebab. Saya minta maaf, saya tak faham langsung dalam liriknya tu. Apa yang disebut tadi? Saya cuba dengar betul-betul. Dia sebenarnya lirik tu tak semua orang Kelantan pun faham. Sebab dia sastra dia sangat tinggi. Dia punya lirik dia tadi, dia menceritakan seorang raja, pemerintahan negeri. Tanpa raja, tanpa sultan sekarang ni, kita apa akan jadi rakyat jelata? Mesti ada boleh tak? Raja. Betul. Boleh tak kamu ulang balik dialog tadi? Lirik tadi. Lirik tadi macam kata, ai goyak ilegak bila berita nak timbul. Hilang. Goyak, bercakap goyak. Biasanya dia mulakan lagu dengan hilang goyak. Hilang goyak ni maknanya hilang dia akan buat satu cerita baru hilang goyak timbul berita. Dia akan timbul berita. Yang lain tu lah hilang. Timbul berita timbul maknanya satu berita baru akan disampaikan. Timbul goyak seorang raja. Maknanya sebuah negeri. Seorang menteri. Maknanya pemerintahan tu sekarang ni pun ada pun kita ada raja, sultan kita kan. Kita ada menteri, pemerintah. Kalau tak ada orang-orang ni semua apa akan jadi rakyat jelata? Wahara akan berperang sama-sama sendiri. Ini pun dah berperang. Macam mana nak amal? Jadi sebab kita ni ada tunjal dia, raja, sultan yang pegang di Malaysia ni, setiap negeri maknanya salah satu mesti ada. Kan? Sultan maknanya seorang ajalah tapi raja ni banyak. Tapi maknanya kalau tidak ada yang tu ni, apa akan jadi negeri kita? Jadi simbolik dia, maknanya simbolik dia ni menceritakan hak mana yang kita ni, maknanya saya ni raja. Yang belakang saya Mausuri, yang belakang ni ramai kalau ada ramai kan. Ini dayang. Jadi maknanya pengikut-pengikut ni pemerintahan depan sekali tu adalah raja. Sebab cerita Mak Yong ni dia macam cerita kita ambil apa cerita konsep hikayat dia mesti bercerita daripada istana. Dia cerita tentang seorang raja dengan rakyat. Tapi cerita yang betul-betul yang asal, cerita Mak Yong ni yang asal yang orang buat perubatan, orang sakit ke apa sebagainya, cerita kecil Dewa Muda. Itu cerita asal. Cerita tu adalah cerita yang mula-mula Mak Yong. Kecil Cik Dewa Muda. Dewa Muda. Ada baik cerita pokok Mak Yong lah. Cerita yang pertama sekali. Itu yang pertama sekali. Perubatan orang pun angin dalam bidang angin, sakit dalam bidang angin pun. Cerita Dewa Muda. Teruskan sikit lagi tu dia lepas tadi yang awalnya liriknya tu apa? Royak cerita tu lepas tu. Royak ilai berita nak timbul seorang raja, seorang menteri. Jadi maknanya apa nama ni, dia cerita pakaian juga. Dia nak pakai ambil seluar sarung kaki, ambil baju timeh di badan. Timeh tu pakai timeh tu pakai. Lepas tu jadi maknanya yang balik belula balik macam kata itu dah masuk pada gerak dah lah. Bong Wei membalik tipu seperti sulung memayangi, sulung memayangi yang kita gini kan. Sulung memayangi macam sawah mengorok lekaran, sawah ulas sawah lah buka lingkaran. Gini ni kepala ni ekor. Maknanya binatang haiwan tu semula jadi yang kejadian terus termasuklah orang kata apa ni
alam semula jadi yang diciptakan oleh Tuhan tu, maknanya dia tak kata benda-benda lain, dia kata benda-benda yang ada sekarang. Dia kata bukan kata tu gajah lama Belanda, gajah memang ada gajah. Kenapa benda tu salah? Benda tu tak salah. Tapi cuma orang tak mengaji dari bidang tu, dia kata ini salah ni, syirik lah ni. Ni khurafat lah benda. Itu yang saya marah. Pasal Mak Yong dia tidak buat mencemar keadaan macam tu. Jadi itu adalah membusukkan nama. Betul. Kita slow-slow dulu. Kita part tu kita masuk kemudian. Apa tak rasa panas dari dalam hati. Tak simpan lagi. Simpan lah. Simpan. Sabri dah takut. Kalau tak mu, tahu ni anak dia. Bunyi mentah. Ini Cik Situa kembar. Tengok pakaian Cik Situa kembar ni. Okey. Dia seni sangat tinggi Mak Yong. Sastra dia sangat tinggi. Halus. Falsafah dia sangat tinggi sekali. Tapi kalau kita nak tahu, ada setengah macam-macam versi macam kisah Mak Yong ni. Berapa ratus tahun sebenarnya? Mak Yong ni kalau nak ikut saya malah nak sentuh sebabnya Mak Yong ada setengah kata di petani. Tapi sebenar-benarnya Mak Yong ni saya dedahkanlah pasal awak bertanya kan. Jadi saya kena berterus terang. Saya tidak mahu berselindur di sebalik kata orang nak sorok kan. Tapi sebenarnya kalau kita belajar Mak Yong ni adalah jadi semula jadi. Sama jadi dengan Nabi Adam dan Hawa lagi. Ciptaan tu semua tu adalah daripada dia. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau benda tu dia tidak beri kita akal otak, mana boleh jadi? Boleh ke kita buat? Ada ke idea? Ada ke otak nak berfikir nak buat? Nak cipta satu benda tu? Daripada situ sebenarnya. Jadi dia wujud di Mekah ni. Dia wujud di Mekah tapi maknanya nak royak sebab awak semua tanya kan. Jadi Mak Yong ni akademik abad ke-18 lah. Jadi maknanya kita kena balik kepada Maha Pencipta. Setiap berlaku apa yang terjadi semua gerak-geri dia lah kau. Cuma kita ni ada bidang masing-masing, kelebihan masing-masing Tuhan bagi. Supaya juga ikan ada dekat laut. Awak nak dapatkan ikan awak mesti kena buka. Kan kapital kalau tak buka macam mana awak nak dapat ikan tu? Betul. Idea otak macam kata akal tu siapa yang bagi? Kita kan percaya benda tu. Tuhan yang bagi kita akal. Tapi takkan kita tak percaya pada Tuhan Maha Pencipta kita. Kita kena tahu di situ. Kita tak boleh nak nafi ke benda tu itu itu maknanya kita dah lain. Kita kena yakin, ada keyakinan di kita. Kita tak boleh apa sekalipun kita yakin hak atas. Sabri yang tanya, saya yang kena sekolah. Pasal dia tahu. Dia tanya, saya kena sekolah. Sebab kamu tahu siapa yang suruh tanya. Awak yang suruh tanya, saya jawab lah. Jadi sebenarnya itulah hakikatnya. Tapi Mak Yong tidak ada menyalahi kata Kurafat, memuja ke apa semua. Tak betul. Mak Yong adalah satu persembahan di pentas hiburan semata-mata, tidak ada lebih daripada tu. Sebab Mak Yong ni daripada tahun 2005 Mak Yong telah diangkat di UNESCO ya. UNESCO hari tu maknanya Mak Yong ni sudah diiktirafkan oleh UNESCO di satu dunia. Maknanya dengan cara tak langsung mengharumkan nama Malaysia. Terkenal ni satu dunia. Kena sekolah lagi. Sabri punya pasal. Okey. Orang kata jangan cucuk benda. Lepas tu benda ni kalau cocok dia mesti jadi. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi menghargai sumbangan dan supaya saya seorang tak kena sekolah, tuan-tuan patut juga disekolahkan. ITBM menerbitkan buku Mak Yong Warisan Mistik Malaysia dengan fokus tentang Mak Yong. Untuk pengetahuan saya kenalkan dulu. Saya Zamzura Zahari, Dekan Fakulti Tari di Aswara dan bersama Mamalah adik guru yang sama-sama mengajar di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. Saya harap dia jawab pendek sebab dia Dekan Fakulti. Kalau dia sekolahkan saya lagi terbaring saya dekat sini. Sabri ini adalah muridnya dan juga Dekan di Fakulti Seni Tari Aswara. So tuan-tuan boleh log buku ni. Kerana akan timbul persoalan untuk saudara Lok, maka malam ni dibenarkan saudara Lok dengan tamunya sekali. Dua-dua dia satu negeri. Kita Lok saja malam ni menyokong Mak Yong dan juga saudara nak memiliki buku yang dikatakan akan menjawab semua ni.
Kalau dia jawab semua dekat sini, saya yang akan habis sebab di sekolahnya saya. Saya tak salah ke tuan-tuan. Saya tak bersalah. Jadi lock. Emosi sangat. Tak ada. Semangat. Ni geram Semangat. betul. Bagi air dah. Dia buat air. Bagi air dah. Semangat Dah serapah dah. Turun sikit dah. Ambo jaga yang muda. Demo jaga yang tu. Ya, dia berkawan. Tugas hamba belah ini. Okey, lock 120 untuk combo Poya Kongkode dan juga combo Mok Yung perkisahan saya nak sebut bonda tapi gelarannya adalah Adi Guru atau primadona Mok Yung Fatimah Abdullah. Saya tak kisah. Orang yang merendah diri. Tuan-tuan kalau dah sanggup datang ke garasi yang macam store ni, saya rasa sangat terharu. Bila datang saya sangat terharu sebab saya ingat akan lebih kurang tapi dipakainya penuh, dipersembahkannya penuh. Saya rasa terharu sebab untuk pertama kali saya dapat melihat dari dekat sesuatu yang selama ni tahu-tahu gitu je. Jadi log 120 combo Pak Ya Kongkode yang dan juga mendapatkan buku naskah edisi mewah yang kalau saya beli di luar harganya adalah 169. Tetapi sempena stream buku Institut Terjemahan Buku Malaysia telah menurunkan kadarnya kepada 120 bagi dua ini. Log sekarang tanpa had. Log tanda sokongan dan saya akan teruskan majlis persekolahan ni. Baik, tuan-tuan, tua-tua boleh masuk sekolah. Ada orang tanya apa tak? Okey, mohon ceritakan sedikit berkenaan busana yang dipakaikan sewaktu persembahan. Okey, cerita. Sana. Apa dia? Busana. Kostum. Ni kita tanya sesuatu ini orang panggil ke beliau. Ni orang panggil di Kelantan dia panggil tanjok. Tanjak faham. Pasal apa ada bunga tu melu? Ni bunga ni sebenarnya kalau dulu kita pakai bunga hidup. Ni bunga mati. Dia panggil tak berbau harum dah. Jadi bunga hidup dia berbau harum. Bunga beluk. Menggantikan kalau kita sekarang ni panggil perfume lah. Ya, perfume. Jadi bila bunga ada di kepala bau wangi. Tak ada lah busuk bangang duduk dekat orang ke apa. Jadi ada lah orang nak duduk macam Suazari. Iya. Saya tak apa. Okey. Ni sekarang ni kan. Baik. Sekolah kan dia? Nasib baik datang semua tak pakai bunga itu. Dia tak berani lah anak dia tak berani. Okey, kamu ini ada setengah orang tak tahu ni. Ni apa dia nama? Pasal pelik dia. Ni, kalau ikutkan dalam Mak Yung, sebab tu kalau kita panggil pengasuh, kalau gitu ya lawewe. Sebenarnya lawewe tu dalam makna dia. Okey. Tapi saya benda ni ada berkaitan. Sebab lawewe tu maknanya kita dalam la quwwata wala quwwata illa billahi al-alil azim. Nampak? Lawewe. Tapi kita panggil la. Ni benda ni panggil la. Kalau ikutkan bukan la kan. Tapi dia la lah. Tapi la tu niat dalam hati maknanya kita ni masih ingat. Bukan kita lupa. Walaupun kita panggil pengasuh. Macam Cuba panggil pengasuh sekali. kalau kita ya lawe. Jawab. Ku. Apa dia aku? Sebab amba mari panggilmu antara seorang Sebab apa kenapa? Silalah tu dulu jumpa dengan mata dengan ambo. Terakhir aku Kalau tunggu situ. kita tidak jumpa mata, tak kenal besok, kita tidak kenal awal. Iya aku. Moleklah mu tu dulu awal. Aku tunggu situ pasti nak pakai suar aku. Bukan aku tak tahu, bukan aku tak tahu. Bukan aku tak tahu patik kalau tidur tak boleh pakai seluar, tak tidur nak tidur muka seluar duduk main gogek duk menyetup situ menyetup sini. Itu dia tak berani nak sekolah hamba. Selamat kamu. Okey. Itulah dia antara pakaian tanya tak. Ni pelik ni. Ni pendilah. Ya. Jadi ni watak raja. Ini watak permaisuri dia. Dia panggil raja besar. Raja besar. Kalau raja besar, mana raja yang paling tua. Okey. Tapi kalau permaisuri, ni lah. Ini mana pakaian ni macam puteri. Puteri ni maknanya anak pada raja besar. Kalau permaisuri dia pakaian dia lain sikit. Dia berbeza. Antara raja muda dengan raja, makna raja yang tua tu adalah ayahanda. Satu nak tanya Zam okey, Kak Moh ni kita tak tanya pun tak apa dia kerak darah Mok Yung keluar Mok Yung tak. Pasal ada keturunan Mok Yung daripada tok nenek dia lagi. Ya, betul. Dia ni memang legasi Mok Yung ya. Okey. Saya beri betul. Zam ni.
Kau mana main? Macam mana mari boleh minat? Sepatutnya rupa dengan muda tak minat mayung kan? Jarum dah masuk. Gatal biji mata. Masa apa yang minat Zam mayung? jawab Zam soalan abang. Sekolahkan sekali. Tak kenal maka tak cinta. Masa saya nak jejak kaki ke Aswara yang waktu tu Akademi ASK je, Akademi Seni Kebangsaan je waktu tu. First saya nak masuk Aswara sebab saya tengok persembahan Mak Yung dalam surat khabar. Waktu tu primadona Mak Yung Khatijah Awang. Dia buat satu pementasan dengan Nurzizi Zulkifli dan juga Johara Ayub. Dari situ ayah saya kata kalau nak masuk seni pergi Aswara, dan kebetulan atuk saya dulu meninggal dengan satu upacara main teri. Jadi waktu saya kecil saya tak tahu itu adalah main upacara apa, tradisionalnya apa. Benda tu terngiang-ngiang dalam kepala saya 3 hari 3 malam, sedangkan saya umur 5 tahun waktu tu. Jadi benda tu terbawa-bawa sampai saya masuk ke ASK waktu tu. Saya terus cari Mak Yung, saya terus cari wayang kulit. Orang lain pergi clubbing, orang lain pergi lepak dekat luar, mamak dan sebagainya. Saya terus cari otai-otai ni sehinggalah saya jumpa Mama waktu tu. Saya terus ambil peluang mendekati Mama dan saya jadi Pak Yung pertama bawah didikan Mama waktu tu. Dan bermula daripada situ sampai sekarang lah cari lagi Mak Yung dekat kampung. Dan yang menariknya bila kita mendekati tradisional ni, kita jumpa lagi yang luar, yang mirip. Contohnya bila saya mengenali Mak Yung Kelantan, saya juga telah menemui Mak Yung Kepulauan Melayu Riau. Mak Yung dekat Kedah. Kita ada juga Mak Yung dekat Kalimantan, Sumatera. So banyak lagi Mak Yung yang Mak Yung Thailand, of course lah Mak Yung Patani. Jadi rentetan daripada Mak Yung teater tradisional saya jumpa ni, saya jumpa lagi Mek Mulung. Yang benda-benda yang berakar tradisional ni bila dah serap masuk dalam diri saya, macam saya cakap tadi, tak kenal maka tak cinta. Bila kita kenal sikit, kita nak lagi. Jadi walaupun jiwa saya muda, saya dekat dengan orang tua. Sebab tu saya dengan Mama, sampai saya duduk rumah Mama, saya menuntut dengan Mama. Dan tak cukup dengan tu, saya balik dekat kampung cari lagi orang-orang lama. Supaya orang kata apa yang saya ada, saya boleh turunkan juga pada anak murid saya pada zaman sekarang dan juga anak-anak saya lah sekarang. Zam, belanja sikit lagu Zam. Tadi apa tu? yang suara Mak Yung ni lah. Tadi dengar dah suara Bonda. Dengar suara Zam. Apa macam mana? Okey, saya nyanyi lagu Mengulik lah ya, Mai. Mengulik. Kalau nak gugur amor, gugurlah mata. Hai jangan menimpa si julailah paulah. Kalau nak tidur ambo tidurlah mata lan jangan mengingat jauh orang yang jauh. Faham tu lagu Mengulik. kata dia. Terang. Jadi terang. Yang ni, yang tadi sebab tadi Saya buat bukan dengan Kelantan. Ah. Saya memang kecek, kata orang pekat Kelantan sikit. Betul. Ini lagu ni menyanyi masa bila ni? Masa Kan menyanyi untuk saya. Dia nak tidurkan raja atau puteri. Oh, okey. Tidur Saya ingat ke nyanyi anak. untuk saya. Tapi ini memang dalam persembahan. Jangan perasan. Zam, okey. tadi saya tertarik saya kata ada temu Mak Yung Riau, Mak Yung ni banyak-banyak aja. Tapi akarnya di mana sebenarnya? Okey, bila saya telah mempelajari buat kajian tentang Mak Yung Kepulauan Riau, Mak Yung Kelantan dan saya memang master in Mek Mulung. Titik tengahnya adalah Mek Mulung. Daripada Mek Mulung tu dia pecah. Mek Mulung dia mirip kepada Mak Yung Kepulauan Melayu Riau di Indonesia, Mantang Arang. Tetapi mereka mengatakan Mak Yung mereka yang main tu adalah Mak Yung Kelantan. Dan mereka sangat menghormati orang Kelantan bila pergi ke sana bersama-sama main Mak Yung. Tetapi sedangkan permainan mereka sangat mirip kepada Mek Mulung. Malahan lagu yang terdapat dalam Mak Yung Kepulauan Melayu Riau yang dikatakan sama dengan Kelantan, lagunya sama seperti Mek Mulung. Dekat situ baru saya jumpa titik tolaknya. Yang perkembangan teater tradisional sebenarnya berkembang, kalau kita tengok dulu-dulu, perdagangan, perkahwinan, perhubungan sasiah antara manusia kan. Dan banyak perkembangan teater tradisional ini berkembang bila diorang berdagang. Contohnya kalau kita tengok di Kedah,
dia ada sempadan Siam. Kelantan juga ada sempadan Siam. Jadi dekat Siam juga ada Mak Yong. Mungkin Mak Yong tu sampai dekat Kelantan, sampai juga Kedah. Bila Mak Yong di Kelantan dimainkan cara Kelantan. Bila sampai di Kedah dimainkan dengan cara Kedah sehingga bila Mak Yong berkembang di Kedah, orang Kedah mula mencipta satu bentuk teater tradisional baru yang dikenali sebagai Mek Mulung. Sedangkan pemain mereka adalah daripada orang-orang Mak Yong tu juga. Sebutannya saja jadi Mek Mulung. Yes, tapi perkembangan Mek Mulung tu juga bila berhijrah, saya kata tadi pesisiran pantai sampai ke sempadan Indonesia, mereka bermain waktu tu mungkin tak dipanggil lagi Mek Mulung. Jadi pendekatannya bila didedahkan kepada orang Mak Yong Riau, mereka bermain Mak Yong. Yang dikatakan tadi Mak Yong Kelantan dikedahkan, Mak Yong Siam dikedahkan. Ada pengaruh Kelantan juga dari segi perbahasan dialek, tutur cara dan sebagainya, sehingga sampai ke Riau permainannya mungkin orang yang bawa kat sana adalah orang Kelantan yang darinya Kedah, mungkin daripada isu perkahwinan dan sebagainya tadi. So itu yang menarik, bila ketiga-tiga persembahan teater tradisional ni bila disatukan, saya jumpa banyak persamaan lagu yang sama, ucap tetap yang hampir sama, malahan lirik juga adalah sama. Ada satu lagu tu yang dipanggil lagu Timang Welu. Sangat sama. Contoh dia, sebelum dia menyanyi Timang Welu, saya promote dulu, ini tugas saya tuan-tuan. Log buku Mak Yong untuk kita lebih faham tentang sejarah Mak Yong ni. Tapi apa dia? tolong beritahu. Tengok dalam, okey. Ya, betul. Keris. Betul. Tak apa, jauh dah. Dia dah slow dah, tak bimbang dah keris tu. Okey. Tak boleh beritahu. Okay. Buku ni nak beritahu bukanlah ditulis oleh Fatimah Abdullah. Ini ditulis oleh dua arwah Raimidin Zahari dan arwah Sultan Muhammad Ares. Okey. Dia bergabung dua, dia tulis buku ni. Sangat bagus buku ni. Jadi dia keluar edisi mewah tuan-tuan. Log kerana malam ni diskaunnya adalah RM69. Ya, betul. Dan buku Pok Ya, kerana Pok Ya ada, sebab ada orang minta buku Pok Ya, kita combine saja je. Log saja combo 120. Sambil saya akan mendengar apa yang disebut tadi, versi Mek Mulung pun lagu itu. Contohnya ada lagu sama dipanggil lagu Timang Welu. Tiga-tiga ni ada dalam persembahan teater tradisional. Jack bagi laluan pada Timang Welu dulu. Log 120 sambil Baizam. Azam Zuriah. Saya sepatutnya memanggilnya Puan Puan. Boleh, Puan kerana dia adalah dekan fakulti. Okey. Puan akan menyampaikan apa? Contoh lagu lah, contoh lagu. Okey, saya nyanyikan lagu Timang Welu dalam Mak Yong Kelantan Okey. Ambo awe Timang Welu, perkataan Welu Saya sagi semale. Awe sagi semale. Okey, itu Timang Welu Kelantan. Okey, Timang Welu Mak Yong Riau Kedah. Jalan masuk Timang Welu sayang. Jalan masuk beriuh ramai Timang Welu welai. Dia kena nyanyi style tu sikit. Dia orang-orang kampung. Kedah dia nyanyi tak Riau. Itu Riau. Itu Riau. Okey, Mak Yong Riau menariknya dia nyanyi dalam bahasa Batak kita tau. So dia dimainkan yalah mu awang, awang. Ucap dia bahasa Melayu baku kita. Itu yang menariknya. Tetapi dia kata daripada Kelantan, tapi dia main dalam bahasa Melayu baku. Okey. Sekarang Timang Welu dalam Mek Mulung Kedah. Dok berjalan Timang Welu sayang tuanlah jalan, dagang sayang berjalan Timang Welai dodoilah, kaki berjangkah Timang Welu sayang tuanlah limbai, tangan saya melimbai Timang Welai dodoilah. So semua ada Timang Welu tiga-tiga. Bondanya sangat gembira melihat anak didiknya. Ni apa? Dia bahasa lega. Kamu. Pasal apa? Jangan tanya soalan kena sekolah. Kalau sekolah kan. Kalau nak marah sana. Naknya relax lah. Ya. Dalam-dalam sangat. Pasal apa Pok Yong ni puan bukan lelaki. Dia sebenarnya asal silah dia dulu. Asal silah dia dulu sebenarnya lelaki. Pok Yong dulu lelaki. Tapi bila sampai ke dalam kapal Temenggur, kapal
Teku-temengguk tak nak orang lelaki. Okey. Sebab yang bermain Mak Yong tu adalah kadang-kadang laki bini, suami isteri lah. Laki bini tu suami isteri lah. Faham. Saya tolong explain lagi lah kan. Faham kan? Jadi suami isteri kadang-kadang cemburu. Jadi nak mengelakkan daripada cemburu, bergaduh sama-sama suami isteri ke apa dalam permainan tu, tukarkan pada perempuan. Ditukar pada perempuan ni boleh lah pegang-pegang. Perempuan ni tak kisah. Faham. Itulah punca dia. Okey. Sebenarnya yang mula-mula asal dia lelaki. Dibimbangkan kalau lah ini lelaki dan pegangnya permaisuri jadi tenang. Tapi orang yang tak tahu yang pegang tu pun suami dia, bukannya orang lain. Suami isteri berlakon. Kalau isteri jadi permaisuri, suami jadi peran. Ataupun main muzik, gong gendai. Kalau diorang dulu berpasang-pasangnya kahwin, dia nak pegang, kenapa ikut dia lah bini dia. Apa yang kita susah, jadi penonton tak faham. Penonton dia salah anggap. Pegang-pegang atas putih, pegang. Laki tengok tu, laki pegang-pegang. Dia nak pegang apa, itu bini dia. Dia nak angkat pun boleh. Tak ada masalah. Sebab dia suami isteri. Tapi penonton tak faham dan tak tahu dia tu suami isteri. Itu yang selalu jadi isu. Jadi tak dapat orang kata tak elok lah apa. Sebenarnya tak ada apa pun. Sekarang ni Mak Yong sekarang ni dah saya mengajar di Aswara sebagai tenaga pengajar tahun 2000. Tahun 2000, daripada tahun 2000 sampai sekarang. Tak ada pun benda yang pelik. Di Aswara pun dia Mak Yong boleh tanya anak murid saya dah beribu dah. Pelapisan saya ni hak tunjuk ajar, boleh tanya anak-anak murid saya. Tidak ada benda yang sumbang pun di Aswara. Yang sumbang menyanyi je. Sumbang tu sekali ala Bromo ni sikit dia suara tak apa keluar. Suara tu apa keluar. Berapa umur benda saya? Saya dah tua dah. Saya dukung. Kalau rasa nak cerita, tak nak rahsia pun tak tapi boleh. Tak rahsia. Sabri berapa dah sekarang? Sabri ni salah satu anak murid saya juga. Dia banyak. Saya pernah berlakon bawah dia. Maknanya siapa ke dia boleh jadi pegang tua lah. Pegang tua. Tu kira hebat lah watak. Pegang tua tu hebat lah. Oh, hebat. Watak tu paman susah. Sepatutnya Mak Yong ni perang tua, dia boleh kontrol habis dia boleh. Dia boleh belanja 3-4 minit tak apabila Pok Yong dan perang tua. Saya nak tengok apa yang berlaku dari dialognya daripada petikan tu. Ala 2-3 minit. Kartun Tera. Tak payah sekolah kan sikit. Mungkin ni awak muda balah ngamuk sama diri sama caca mu sisi putih mata mu luar-luar. Mu tak kenal aku ambo ni siapa awak? Siapa? Yang muda balah ngamuk tak kenal aku ambo ni siapa? Dia ni semua siapa? Dia mau siapa? Mari depan panggung rumah kita. Dia mau ni siapa? Oh, jadi mu tak kenal ambo lagi lah ni. Tak kenal. Sungguh-sungguh mu tak kenal. Sungguh tak kenal. Mu tak kenal boleh pedah kat ambo malam ni. Tak boleh pedah, dah tak kenal nak kata macam mana? Dia tak kenal. Sungguh-sungguh mu tak kenal Tidak. Tak kenal ni, tak kenal. Tak ada orang lain. Mari pukul-pukul bahaya belakang tak ada lain. Raja dah lah. Kenal. Bukan ada dia kenal. Okey, itu cara bermain dia. Dan kalau dia tu yang pukul rotan. Jadi kalau rotan tu raja je, tak ada orang lain lah. Okey. Rotan je. Maksudnya Dia boleh rotan, raja ataupun permaisuri. Permaisuri dengan raja boleh. Nak saya kata raja tidak ada. Permaisuri. Dia peran ni, dia peran muda ni, peran ni watak komik ah. Komedi watak komik. Tetapi selain daripada komedi, dia juga ada pengasuh pada raja, memberi pemikiran, penasihat dan sebagainya. Bukan pengasuh, maksudnya babysitter bukan. Tapi penasihat. Bukan penasihat juga. Penasihat. Advisor. Dan ada tempat-tempat dia banyak tempat-tempat yang dia boleh elip dia boleh main, cerita tak lagi dia main. Tetapi ada tempat-tempat yang dipanggil ucap tetap, itu wajib. Ucap tetap. Tetap dan wajib. Macam nak panggil. Contoh ucap tetap. Macam Mama nak panggil peran tadi. Tak panggil dia ucap tetap macam ada raja sampai dia sebut raja kenapa ku mari sini. Dia contohnya macam ni lah saya kata dah. Tuelah tueku keluar di pagi hari gelap, limu-limu basuh peluh pelah tajam najum seperti manik putuh dari karangan kaca sarik kedai dari batu. Gajah besar belum membalik tidur, apa sebab kerana tueku memanggil parti antara seorang negara. Hukum mana belum jatuh, adab mana belum terletak sila
salah tu aku kabar bila pada di pati. Bolehlah pati dengar dengan nyata. Ini barulah. Ya. Ni Tak tadi tanya Gajah apa sebab datang dia pagi-pagi lagi dini hari lagi memang cari apa sebab apa arahan yang dia suruh. Jadi Gajah pula akan jawab kepada dia kan contohnya dak. Ni gini pengasuh. Sebab ambo panggilmu antara seorang negak pengasuh bukannya ambo kurang nasi makan air minum tidak sama sekali cukup lekat belaka dengan pawa-pawa 40 dari dalam istana. Tidak ada apa yang kurang pengasuh. Cuma ambo ni kat kurang akal kira bercara kerana mana mung seorang ambo tidak boleh buat kira bercara silalah pengasuh. Panggil saya mung seorang lagi pada seorang baik dua pada dua baik tiga. Senang ambo buat kira bercara dari atas bala. Itu maknanya nada cara percakapan dalam Mokyo. Tengok dia hebat. Dia panggil dua-dua ada watak tomak dia minah apa. dia. Dia sebenarnya Kelantan walaupun cakap Kelantan tapi dia lagi tau. Dia ada pengucapan dia sendiri, Mak Yu. Ya. Tidak sebenarnya bercakap Kelantan tu cakap Mak Yu. Tak, dia ada macam bangsawan Dia ada pengucapan dia bangsawan kan. Bahasa dia sendiri. Bahasa dia Bahasa, sendiri. Ada betul. pengucapan sendiri. Itu berbeza. Jadi itulah di antara dia kata ucap tetap main cerita apa pun di mana-mana pun ucap tetap tu kena ada. Tapi yang menarik nak, saya. Jap. Log buku yang ditulis oleh dua penulis yang telah pun kembali ke Rahmatullah, iaitu sahabat kami Raimidin Zahari dan juga Sutung Umar RS. Kedua-dua yang menulis buku ini telah pun kembali ke Rahmatullah adalah Allahyarham. Saya pun baru tahu. Ya. Banyak benda tak tahu. Patut kena sekolah. Ditulis oleh sahabat baik saya sendiri. Seorang adalah sahabat baik, seorang adalah seperti bapa dia. Kedua-dua kembali dan mereka yang menyusun buku Mak Yong ni. Buku ni pada saya lah, setiap orang Melayu wajib ada ni. Yang mu pegang ke yang tu? Sunat. Log 120. Malam ni semoga anda log untuk memastikan anda juga menerima buku edisi mewah ni. Sebagai tanda penghargaan kerana saya tak tahu siapa lagi akan menulis buku-buku begini kerana tak ramai anak-anak muda berminat. Kecuali saya yang dah tua berubah merasa terkedu kerana saya tak pernah mendengar benda ni kerana sebut Mak Yong dia susah nak ditonton. Saya harap dengan stream ni ramai orang dapat melihat dia di seluruh negara. Satu benda yang kita sebut Mak Yong kena pergi Kelantan. Mak Yong kena pergi Kelantan. Malam ni daripada garasi dan di streamkan walaupun 15 minit, anda dapat melihat satu benda yang selama ini khazanah yang anda bayang-bayangkan aja atau anda lihat dalam bentuk foto. Okey? Saya nak dengar, ada soalan tak? Ada. Oh banyak. Tak payah kita soal apa-apa kan. Perbezaan dia menora dia ada kecopong kepala ni kan. Dia mana kalau kita panggil tanjak kan. Tapi menora dia lain sikit. Dia ada kecopong. Dan pula dia ada kuku. Pakai kuku yang tajam tu kan. Menora. Dan pula tarian dengan Mak Yong berbeza. Menora ni dia banyak genyuk. Renyuk. Tapi Mak Yong ni dia ada slow sikit. Slow sikit. Dia punya tari pun dia banyak ke Thailand lah. Kalau menyanyi pun berbeza dengan Mak Yong. Dia ada juga Mak Yong menora. Ada juga Mak Yong menora. Tapi dia cara dia persembahan dia tu tak sama dengan kita lah. Sebab dia panggil Pok Situng. Tuk Nora tu mana dia panggil Pok Situng. Saya tahu sikit, saya tak tahu sangat. Tapi yang jelas sekali perbezaan dia adalah cerita. Cerita dan budaya masyarakat Melayu. Mak Yong masyarakat kita menora Thailand. Sebab dia apa nak katanya macam bangsawan. Dia berbeza. Walaupun kita kata sama teater dengan Mak Yong, teater tradisional tapi berbeza. Di segi ucapan dia tu orang tahu dah. Itu Mak Yong. Ni bangsawan. Kalau bangsawan macam mana cara dia cakap? Contohnya, wahai kekanda. Bangsawan pun boleh. Hebat. Tapi nak beritahu satu benda yang aku tak tahu kan. Kakak ke adik berlakon filem tu? Siapa? Bukan salah asuhan. Kakak. Ya. Pak Izzaz. Ya. Filem pertama diterbitkan oleh satu company nama Rakhi Film Production di Kelantan tahun 70-an, arahan Ismail Sasakul. Tajuk bukan salah asuhan dan heroin adalah kakaknya Faiza yang sangat cantik jauh daripadanya. Ketika itu. Ya, masa tu saya pun kecil lagi.
Ya, filem Pulau Kelantan. Raki filem Pulau Ingat lagi ya? Jangan. Saya dengar banyak lagu besi yang Baizan nyanyi ni. Ada lagi besi yang rasanya boleh dikongsi. Ini kena bayar lebih ni. InsyaAllah. Okey, contoh. Dah jadi. InsyaAllah Jack, tolong sediakan lebih. Dan sediakan lebih Jack. Ini pengaruh dengan Sani, ada bajet. Sani sunting. Kurang masa tak lama tak jumpa kan. Tak ada tak dah. Nanti kalau video tak ada baru ingat. Ya, betul. Baru ingat kan, oh dulu dah bergaduh. Tapi apa ni Bonda, dia memang minta untuk hadirkan Bonda. Kalau tidak saya je tiba dia kata dia nak datang sebab Bonda ada. Itu yang dia datang. Bukan dia rancang tapi dia minta. Untuk dia semalam datang, dia minta lagi datang bulan ni, bila kita tahu bulan ni Mak Yong. Baizan, cerita apa lagi yang kamu jumpa sepanjang perjalanan akademik untuk mengkaji Susur Galur Mak Yong? Ada lagi lagu yang boleh kita dengar? Ada orang tanya pasal main teri tadi. Okey, main puteri. Okey, perbezaan Mak Yong, menora dan main puteri. Mak Yong kita tahu memang ada dekat Kelantan, ada juga dekat Patani, dan kita rasanya satu Malaysia pun wajib tahu, dan saya rasa ramai yang tahu tentang Mak Yong selepas diangkat ke UNESCO. Menora, kita kena tahu menora ada sangat terkenal di Siam, Thailand, tapi ada juga menora di bahagian orang kata di Kelantan lah. Ada juga dimainkan secara dalam version bahasa Kelantan. Main puteri jelas adalah satu upacara perubatan tradisional. Okey, kalau dalam main puteri ada permainan Mak Yong yang diselit-selitkan, tetapi dalam permainan Mak Yong tak akan ada main puteri tu tadi. Okey, main puteri, main teri, main pateri, main teri. Salah sebenarnya. Okay. Walaupun ada perbezaan pendapat tiga benda ni, orang Kelantan menyifatkan perkataan itu adalah teri. Pateri tu tak pateri. Pateri besi yang nak macam mencantumkanlah. Betul Mama? Bayangkan diorang kata puteri. Main puteri. Sebenarnya bukan main puteri. Main teri. Main teri. Kalau main puteri marahlah orang lain. Ada apa nak main puteri? Pada pasal puteri pula kena. Tapi ini khilaf lah. Main teri tuan-tuan. Tapi benda ni masih lagi yang ni ada hujahnya, ada hujahnya. Ada hujah tertentu. Sebab bila kataan menteri, banyak perkataan depan tu. Ya, sudah kata Kelantan sebut teri, depan tu banyak tu. Boleh jadi per, boleh jadi mer, boleh jadi ke, boleh jadi apa pun. Jadi sangat tapi macam Mak Yong juga. Misterinya macam Mak Yong juga. Ada kata dah dari sini, ada sini 100 tahun, ada 20 tahun tu. Masih lagi tak jelas. Mak Yong tu pun orang masih tak menjumpai lagi. Kalau Thailand panggil Mak Hyang. Tak ada kaitan dengan semangat padi pergi pada nama Mak Yong. So sangat jauh. Tapi ada sebab Mak Hyang, Mak Hyang. Kalau Hyang ni ada, kalau daripada Jawa Hyang tu sembahyang Hyang. Dia ada lain pula dia pergi. Tapi saya punya pendapat lain. Saya bukan Mak Yam. Sebenarnya dia Mak Ayam. Sorry. Dia sebenarnya dia ada kisah di sebaliknya. Dulu asasilah sebelum Mak Yong ditumbuhkan. Kejadian Mak Yong. Dia ada ibu dan anak. Satu masa anak dia sakit. Si ibu ni dah puas dah. Pergi berdukung, pergi berubat dengan cara moden, dengan cara tradisional. Tapi anak ni tak baik-baik juga. Kisah sejarah dia lah saya dengar daripada guru saya dulu. Kalau berlawak lah saya. Siapa nak tanya kan? Berlawak tu tipu. Berlawak tu ada tipu lah dia. Kita pun dengar daripada berlawak. Senang dia pelepas. Jadi dia beritahu nak mula ketimbuk. Diorang dulu pun tak tahu apakah itu Mak Yong. Semua orang tak tahu Mak Yong. Kita pun tak, sekarang ni telah disebar. Dah terjadi Mak Yong kan, baru dah tahu Mak Yong kan. Sebelum orang nak reka ceritanya jadi Mak Yong ni. Dia ada kisah dua beranak. Anak dia sakit. Cuba berubat dukung pun tak sembuh-sembuh anak dia. Berubat pergi doktor moden ke apa semuanya tak jadi apa. Anak dia masih sakit tapi dia anak seorang, dia terlalu sayang ke anak dia tu. Lalu satu hari dia duduk fikir-fikir macam manalah nak berubat anak dia sakit tahu ubat apa nak bagi kan. Telitah di hati, lucu di mulut. Tahu telitah di hati, lucu di mulut. Bahasa tinggi. Dia kata kalau anak aku sihat walafiat, dia kata aku nak main Mak Yong. Teri pula tadi sebut saya. Nak main Mak Yong. Jadi sedangkan masa tu dia tak tahu Mak Yong apa gitu Mak Yong. Mana? Nak suruh jelas kan? Nak supaya orang fikir. Nak boleh ketimbuk Mak Yong ni sekarang ni. Lepas tu macam mana nak main Mak Yong tak kerti. Mula-mula tu dia panggil kalau sambil dua anak kan. Dulu kalau duduk lebuai, dia akan dua anak.
Dodo awan nak tidur. Daripada situ ringgit dia. Lepas tu sambil berketam padi ke apa bersiul. Dan ilham dia tu Tuhan bagi dia. Satu-satu. Rupa juga dengan pakaian. Dia melihatkan alam semula jadi. Dia tengok haiwan-haiwan ni, mana gajah tengah lambung belakang pun situ. Gajah melambung belakang. Lambung belakang. Tengok ular. Sawah mereka. Sawah mereka kan tengok sawah. Dia tidak kata apa benda-benda yang menyalahi. Jangan kata benda-benda yang menyalahi. Pusing balik. Siasat dulu. Saya bukan marah, minta maaf lah. Tapi saya dah geram. Sebab benda ni gembar-gemburkan kata benda dalam Facebook ke apa benda ni. Mak Yung ni syirik lah apa. Jadi saya nak Twitter supaya orang ramai di luar sana tu faham Mak Yung ni. Bukanlah apa yang mereka anggapkan begitu. Jadi busuk Mak Yung, busuklah nama saya. Jadi saya bukan kata sekat saya, semua orang seni bahagia terlibat dalam seniman Mak Yung ni sama. Mereka juga akan tergurus hati bila dengar mana macam. Jadi saya nak membelakan nasib-nasib kawan-kawan saya di luar sana tu seperti saya juga. Baik apa? Sebelum kamu Demo selalu buat dia marah. nak tanya kamu ni. Bahasa dia tinggi nak. Okey, kata ucapan dia ucapkan. Apa nama ni siapa dicapai Pak Persimpangan 3. Okey. Siapa jalan siapa mako siapalah dicapai Pak Persimpangan 3. Kalau pergi kalik kiri jumpa dengan guru muda-muda. Ada? Kalau selalu halik kanan jumpa dengan gagak. Apa dia kat sebenarnya tu? Dia sebenarnya sempang ni maknanya itu dia panggil macam kata kita jalan kan. Jalan. Ayolah kita kata dah. Jatuh ke mana jatuh kita ni sudah jatuh di dalam Allah sunyi bulu kaya muda. Allah elak makan besi dia kata dah. Semua yang dia kata, yang disebut adalah dalam diri kita. Dalam diri kita. Bukan dia kata benda di luar. Dalam diri kita ni sunyi. Sepi. Allah yang sunyi. Allah yang sunyi. Dia tidak kata Allah hutai luar tu. Dia kena kata waktu-waktu lah benda tu masuk. Mari, bagas. Sebab kita sebut salah. Sebenarnya dia tak kata benda luar. Supaya juga dia kata macam kata di pada luas jana pada jalan Pak Persimpangan 3. Di rokas buah selas putih. Di pada luas dia tak kata di pada bola. Jangan kita anggap pada bola. Salah. Sebenarnya apa yang disebut adalah kena-mengena lah diri kita. Bila dia bakit dia sebut kita jadi terasa. Pada luar tu apa dia kalau dalam diri kita? Belakang ni. Tidak macam pada luar. Jadi maknanya itu dalam lah bahasa dia. Luar sini. Kalau balas bawah ni dia tubi pula. Tuan-tuan, admin, kita tak ada sesi sale. Kita belanja sesi sale garasi untuk show. Jangan risau, kita hanya sesi sale untuk seller je nanti. So, boleh panjang malam ni. Sebab garasi dah buat keputusan untuk memberi laluan kepada stream. Kita tutup sesi sale garasi tanpa pendapatan. Kerana kita nak bagi seller je masuk. Jadi, kita ada masa yang panjang. Sebelum kita tengok teater yang kedua, jangan risau, jadual akan lari sikit. Sebab kita tutup sesi sale garasi memberi laluan kepada budaya malam ni. Dia semua nak dalam diri lah. Betul. Dia suka tanya marah. Sabri itulah, ni ya Allah. Dia buat kita naik panas tu. Amba duk pujuk dah suruh nyanyi. Tak, dia cucuk juga bagi marah. Amba kata bawa menyanyi, bawa bertenang, dia cucuknya juga bagi orang tua tu marah. Sebenarnya ni dia nak. Dia nak dia ni. Dia baru bukan nak menyanyi. Dia nak lepas tu. Sengok ni nak marah. Ini dia nak. Kita jolok je dia. Sampai suara pun tak keluar, tak ada menyanyi sebab nak marah punya pasal. Angin dah naik. Nak, satu benda dah menarik kan. Ini pun mungkin boleh tanya Nah. Tanya aku pula dah. Sebab dalam dia punya ucap tetap tadi, kalau kita tengok, dia menggambarkan awal pagi. Raja tu pergi ke rumah dia awal pagi. Jadi ucapan dia semua menggambarkan awal pagi. Raja melala, mata belala, tak motor lagi, ulang mulut sawab, burung nyanyi mana pagi sangat ke datang. Nah, ada persamaan dengan gurindam alamat hari nak siang. Gurindam alamat hari nak siang dalam sastra Melayu. Ada kaitan dan persamaan alamat hari nak siang. Okey. Mana dulu nah? Janganlah ya Allah. Kalau lah Mak Yung didakwa 400 tahun, 800 tahun sebelum Adam. Alamat hari nak siang dengan Mak Yung mana dulu lah?
Tak faham kau. Dalam gurindam Melayu. Tahu. Tapi dari siapa dulu yang muncul Mak Yong dulu ke gurindam tu dulu yang keluar? Selalunya orang menulis dululah. Ini satu benda yang kita macam saya fikirkan balik kan. Mak Yong pun betul ke selama tu? Kan? Sebab kita tengok sastra dia sangat tinggi tu. Betul. Sangat indah, sangat tinggi. Sastra Sejauh mana kehebatan orang Melayu bersastra ketika itu? Gurindam Alam Nak Siang tu macam mana lah? Aku tak pernah dengar. Tak pernah. Sebenarnya Alamat Hari Nak Siang. Dia mau bagi sih. Gurindam Alamat Hari Nak Siang. Dia salah ke belasah? Gurindam Alamat Hari Nak Siang kan menggambarkan orang tua berkalih tidur, anak muda pulang balik tanda putung kayu masih terbakar, masih hangat. Mana hari tu siang tu. Dan dia sama dengan yang ni. Sama satu gambaran Hari Nak Siang. Metafora itu hampir sama kan. Puntung kayu masih basah, mana dibakar malam tadi. Subuh apinya belum mati. Belum padam kan. Mata belalang terkatut, anak muda pulang bertandang, mana anak muda baru balik kan. Gurindam dah. Orang tua berkalih tidur berapa kali-kali dah. Gurindam tu lah. Jadi sama metafornya tadi, gambaran dia sama dengan ucap letak yang Pak Yong pergi panggil perang kata pagi kau datang ni. Dia gambarkan pagi lebih kurang sama tu. Ya. Ini orang tak gaji ke benda ni. Ya. Tapi Gurindam bukan datang daripada sebelah Pantai Timur. Gurindam datang daripada Kepulauan Bentan, Alam Melayu Bentan, Rio Lingga. Tapi kan belum ada pertemuan tu kan. Satu lagi, sejak bila pakaian Mak Yong wujud? Dulu masuk berseberia sebenarnya dulu pakaian Bukan macam ni. orang tidak buat bukan macam ni. Sekarang ni pakaian dah nombor 3 ke nombor 4. Nombor 3 sekarang ni. Pakaian yang pertama dulu lah ni dibuat oleh tanah liat. Bukan lah macam ni. Okey. Lah tanah liat. Lepas tu baju ni pula dia pakai baju dalam t-shirt macam ni macam putih kan. Kain pucuk foto. Kain pucuk foto sekarang nak kain cinta sekarang pun susah nak cari nak dapat. Hanya dapat dulu pun masa Tan Sri Bubi Sepak dulu buat syuting untuk TV. Itu tahun berapa tu? Mak Yong awal lagi. Pakai awal lagi. Awal lagi. Berkembang lah. Tak ada baju langsung. Berkembang. Itu sebelum kedatangan Islam. Sebelum lagi tersebar luar Islam dalam Betul. ni. Dia nak jawapan tu je sebenarnya. Sebab saya nak ceritanya gini lah. Orang Mak Yong jangan marah lah kalau orang buat perubahan. Sebab orang Mak Yong sendiri berubah banyak dah. Sekarang ni kita dah mampu. Kita dah boleh buat pakai comel. Kalau dulu jangan, maknanya tahun kita masa tu pun kita pun tak ujuk lagi. Kita pun tak keluar lagi. Jadi kita orang kata dengar pada orang tua kita ceritalah. Maknanya zaman tu lah pun dipakai dengan tanah liat. Baik, saya baru dengar satu kenyataan. Jangan marah saya orang berkata. Lah ni asalnya bukan pakaian Mak Yong. Lah? Ya. Siapa dia kata? Ada. Lah ni asalnya orang pakai tari asyik. Sebab itulah asyik tu memang salah satu. Tapi sekarang ni Mak Yong pun boleh pakai jugalah. Asyik sebab tu dia dalam Mak Yong pun dia asyik joget royal topeng Mak Yong menara. Baik, katanya dakwaan si pendakwa, jangan marah saya. Saya lagi lah. Dakwaan si pendakwa katakan bahawa masa 31 Ogos yang pertama Persembahyan Kelantan, Ismail Bakti buat. Ismail tahu kenal saya kenal. Mak Yong pun dia, tari asyik pun dia. Jadi sebelum tari Mak Yong, dia penari tari asyik dulu, pakailah. Selepas tari asyik itu masuk Mak Yong, dia tak ada nak tukar. Iyalah, Mak Yong dengan asyik sama je. Sebab dia dalam pasukan sama. Pasukan yang sama. Sebab tu dia kata, kalau dalam Mak Yong pun dia kata, pada 7 hari bulan junjung Ambo nak nikah kahwin dengan anak Ambo ni. Putera sikit-sikit. Ambo nak kerah sekeliat asyik joget royal Mak Yong menara, royal topeng. Buat persembahan dalam istana Ambo dengan besar-besar rap ngasih. Nampak? Sebab asyik dengan Mak Yong dia tak lari dia. Sebab dia betul. Kak Mo. Sama. Satu kagum saya nak dengar. Patung asyik lagu mana bunyi? Pantun asyik. Pantun asyik. Macam mana lagu dia, melodi dia? Pantun asyik. Lagu asyik. Ya kalau patung lagu asyik tu lagu mana melodi dia? Istana. Patung asyik ni maknanya
Duduk patung ni macam Zaduk patung tu lah. Oh, lagu asyik, lagu asyik. Ya, sebab dikatakan Dikir Barat berasal daripada patung asyik. Tapi masa zaman kita tu patung Aziz ni kita lagu ada lah. Dalam asyik dia boleh tidak patung untuk cuma kita menari, makna tanpa nyanyi maknanya dia kalau dia pandai lagu asyik, kenapa dia tak buat lagu asyik? Kita takut sekarang ni hanya pandai sebut tapi buat tak boleh. Faham tak? Setakat mana? Doloh Supa ni. Siapa dia kat Doloh Supa ni adalah bapak saya sendiri. Nasas Mak Ayung. Yang ada dalam buku tu. Doloh Supa. Itu bapak saya. Kehebatan dia setakat mana? Tuan-tuan, terus saja lock buku ni. Kita nak penghujung dah ni. Sabri dia akan buat primadona penat tu. Dia ajak berkelahi tu. Lepas tu orang tu penat dia halanya. Dah aku ni menjadi bahan malam ni. Tu aduh Allah Akbar. Sekejap, lock dulu. Berapa email kita dapat lock? Okey, 10 lock. Terima kasih untuk lock yang Mak Yung malam ni. Anda boleh turun lock saja Mak Yung dan juga Puak Ya Kongkode. Sambil saya akan bagi tahu satu dia kata dalam persembahan Mak Yung ada berapa cerita? Berapa? Berapa cerita dalam Mak Yung? Dia sebenarnya dalam Mak Yung cerita pokok 12. Cerita pokok 12. Ya, tapi sebenarnya lebih. Tapi orang dulu dia buat research Mak Yung, dia orang tak kata lebih cerita tu sebab pembayaran sikit. Bila pembayaran sikit, penat dia orang lah. Jadi orang dulu kalau nak buat kerja apa semua, dia orang kerja kampung kan. Kalau nak cerita Faham tak nak? Maksud dia bila orang mungkin research tanya dia cerita 12, takat 12. Kalau cerita lebih orang bayar banyak tu. Itu punca dia tu. Raimidian tu dia tebal ni tu. Kalau dibayar lebih, begini buku. Berjilidlah bukunya. Artinya secara tak langsung kita buka di sini bahawa yang buat research pasal Mak Yung selama ni yang dapat doktorat Mak Yung kena tipu je. Kena tipu je. Okey. Dia kata keris atas meja tu melela ke? Nama keris ni? Mana? Keris apa ni? Ni dia panggil, kalau dalam Mak Yung, Ha. dia panggil keris panah berat. Ha? Keris panah berat. Panoh? Berat. Berat. Dalam bahasa Panoh ni Melayu. panah ha? Tak. Dia keris ni, kalau kau panggil, kalau kita nak pergi berperang, kita kena ulik keris ni. Dia ucap. Kerana aku nak berperang, macam kata nak berlawan lah. Kita kata tak. Maka ialah balik sini tempat aku nak berlawan dengan Gordon. Suruh orang kapal. Contohnya ni beratak ni saya cakap ni. Aku nak ulik keris aku pulaknya. Dia ulik keris. Letak di hari apa ni, letak di hari ada apa lupa lah. Tak apalah. Menanti awal. Ya. Letak di tengah telaga darah. Letak di ujung gagak lapak. Apakah makna dia? Maknanya bukan sebarangan. Keris bukan sebarang keris. Keris nanti lawan ni. Maknanya kalau letak di hari nanti lawan. Letak di tengah gagak apa ni gagak darah. Letak di ujung gagak lapak. Maknanya kalau gagak lapar ni bila masa je lah. Nak royak bui. Dia ada kes. Dah orang beres. Penonton yang tanya, saya lagi kena sekolah. Benda ni dia tak boleh buat main-main sebabnya dengan angin. Bila angin kita ucap tu dia datang mari dia. Angin. Perasaan tu pahlawan tu ada mari. Jadi maknanya kalau berlawan pun kamu ni Suami pernah cerita? Saya balu. Dia dalam masa hidupnya dulu? tak pernah dipukul. Saya tentera. Polis kot. Di bulan Belai. Balu ni maksudnya baru lupus. Balu tu baru lupus. Kalau duda tu dulu ada. Okey. Ni sebelah lain duda. Kalau isteri mati apa panggil tu? Kalau isteri mati, duda. dia panggil duda. Tapi kalau kita perempuan, kalau suami mati balu. Tapi kalau status janda tu dia tinggi pada balu sikit. Janda pula maksudnya jantan tiada. Okey tuan-tuan.
Kita dah di penghujung. Terima kasih kepada beberapa ratus orang yang menanti, 400 orang barangkali yang menonton, 600 orang yang menonton malam ni. Kita bergembira. Walaupun lock, tolong lock bagi mereka yang nak lock, tapi kita gembira kerana inilah tontonan tertinggi sepanjang stream. Dan saya gembira kerana ramai orang nak menonton Mak Yong. Terima kasih. Saya pun rasa gembira tuan-tuan. Saya kena sekolah pun memang padan dah. Sebab memang saya tak tahu menatang ni. Saya tak tahu persembahan ni. Menatang cabut kerih. Maaf, saya tak tahu persembahan ni. Sabri kerih jauh sikit. Okey, So, hujungnya kita nak minta belanja sebab saya nak dengar sebab dia dah jalan jauh. Boleh belanja version-version yang awak dengar daripada Mak Yong, daripada Mak Yong Kedah dan Mak Yong Riau. Ni baru saya dengar ada Mak Yong di Riau. Boleh bagi beberapa version untuk penonton menikmatinya. Okey, saya ambil lagu penutup untuk Mak Yong Kepulauan Riau dengan dalam Mek Mulong. Okey, Mak Yong Kepulauan Riau yang tadi dikatakan daripada Mak Yong Kelantan, tetapi lagu penutupnya sama sebiji, cuma lirik juga sama, tapi cara nyanyian beza je sikit Okey. Dipanggil lagu Kecil Milik. Okay. Kecil Milik. Okey, saya nyanyi version Mak Yong Riau. Kecil Milik tu apa? Kecil Milik. Dia macam watak puteri tu atau puteri tu yang nak menutup majlis tu lah. Okey, dan lagu kalau Kecil dalam Milik. Mek Mulong, Kecil Milik tu lagu ritual. Lagu ritual dalam persembahan Mek Mulong, tetapi dia nyanyikan pada penutup. So awal pun dia ada juga Kecil Milik juga. Kecil Milik awal dengan penutup. Okey, so saya nyanyi yang version Mak Yong Riau dulu Okey. Kalau macam mana untuk generasi yang muda untuk nak macam akak boleh war-warkan diorang untuk join Aswara untuk lebih tahu tentang Mak Yong. Okey, betul. Ramai okey. yang bertanya. Kebetulan Aswara sudah dibuka pengambilannya. Okey. Pada 1 Mac dan bila-bila masa saja semua yang berminat untuk masuk ke Aswara, kita banyak fakulti tari, filem, teater, kita ada seni halus, muzik juga. Jadi mana-mana yang calon-calon yang rasa berminat dalam bidang seni, yang lepasan SPM dan juga STPM, boleh mohon daripada sekarang sebelum tarikh tutup. Jadi jangan lepaskan peluanglah untuk mengenal seni. Kalau nak kenali seni teater tradisional ni, terutamanya Mak Yong yang boleh berhadapan sendiri dengan tokoh adik guru kita, masuklah Aswara. Sebab kalau mu berani. sebab tak semua universiti luar yang kata menyajikan teater tradisional, tetapi mereka invite saja. Tetapi di Aswara kelebihannya, kami ada bukan setakat Fatimah Abdullah, kami ada adik guru Pak Nasir. Kami ada adik guru pembuatan alat muzik tradisional. Kami ada adik guru dalam muzik gamelan dan sebagainya. So semuanya adalah otak-otak yang terkumpul dekat Aswara. So jangan lepaskan peluanglah kalau nak masuk. Terus masuk laman web Aswara. Laman web Aswara. Okey, kita tutup majlis dengan mendengar lagu daripada versi Riau dan Mek Mulong Kedah yang ditemui oleh seorang pengkaji akademik ni. Supaya bonda boleh berehat kerana Sabri saja cari pasal tu. Saya cuba menenangkan keadaan tuan-tuan sebab tiap kali dia pukul buatlah lantunnya ke sana. Jadi Puan Baizah menyanyikan. Okey, Cik Milik Cik Milik. Sayang Cik Milik bunga mengarang bunga, bunga di karang berjari-jari, mengangkat tangan sembah, menjunjung sembah. Mak Yong kami mohon berhenti. Okey, now masuk. Mek Mulong, masuk. Okey. Mek Mulong dia lebih mendayu-dayu sikit. Lirik juga sama Okey. Ya Cik Milik mengaranglah bunga, bunga di karang nandung sayang tidak bertali. Tabiklah encik tuan semua, kami nak minta nandung sayang mohon berhenti. Dah sampai situ. Itu saja, terima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Teruskan lock kerana kita mengharapkan 5 atau 6 lagi lock daripada saudara. Sementara teater menanti kata daripada Tuhan bersedia.
kita akan memberikan break. Tapi break ni tak akan break live. Kita akan beri break breaker ya. Saudara boleh berehat, ambil kopi dan patah balik untuk menanti persembahan teater moden pula, iaitu Menanti Kata dari Tuhan. Arahan dan juga karya Datuk Disman, Pak Disman. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak pada Bonda, pada Puan Baizam kerana sudi datang. Rasanya macam kita akan jemput lagi je sebab banyak benda kita tak tahu dan banyak unsur yang luar biasa dalam permainan Mak Yong. Okey, kita break dan kita akan jumpa lagi dalam tempoh 3 minit dari sekarang untuk menantikan teater Menanti Kata dari Tuhan.